cemburu yang tidak dibenarkan di dalam Islam, dan cemburu seperti ini memang dicela, dilarang sama sekali di dalam Islam, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, di antara cemburu itu ada yang disukai oleh Allah, yakni cemburu yang terpuji yang kita bicarakan tadi, dan ada yang dibenci oleh Allah. Apakah cemburu yang dibenci oleh Allah? Kata Nabi, ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi raibah. Maksudnya cemburu lelaki terhadap isterinya tanpa alasan. Isteri nak keluar pergi menuntut ilmu tak dibenarkan, sedangkan isteri tahu menjaga adab-adab nak keluar rumah. Isteri nak keluar jemur kain dihalang. Isteri nak bercakap dengan rakan-rakan sepejabat pun tak boleh. Isteri nak bergurau dengan sanak saudara yang datang ke rumah pun tidak boleh. Isteri terpulang lewat pulang hari itu, dituduh isteri ini ada lelaki yang lain pula, ada hubungan sulit lah, ada apa affair lah, macam-macam. Kemudian bila isteri balik ke rumah, suami pula terhidur kena hari tu pula berokok pula kat baju isteri, dituduh isteri ini ada hubungan dengan lelaki yang lain. Sedangkan tempat kerja isteri ni tadi aircon semua tingkap tertutup, ada orang isap rokok, masuk lift pun ramai orang isap rokok. Tetapi cemburu yang kedua, cemburu buta ini memang ikut nafsu. Apabila cemburu buta ikut nafsu, ikut emosi, lalu iblis laknatullah akan datang ke fikiran suami ini tadi, membisikkan syak wasangka ke dalam hati suami terhadap isterinya. Inilah peluang yang dinanti-nantikan oleh iblis laknatullah. Iblis membisikkan kepada suami supaya menaruh syak wasangka, supaya menaruh cemburu buta kepada isteri mereka ini. Akhirnya akan berlaku kehancuran. Rumah tangga yang sekian lama dibina, dijaga, tiba-tiba hancur kerana cemburu buta yang dibisik oleh iblis laknatullah. Sebab itulah mungkin bila saya menyebut cemburu buta ini, mungkin ada di antara puan-puan yang mengatakan, Ustazah, tu suami saya lah tu, cemburu over sangat. Nak buat macam mana, dah tersilap pilih. Bukan tak boleh pilih yang kaya, boleh pilih suami yang kaya, tetapi kaya jiwanya. Bukan tak boleh pilih yang cantik, boleh pilih yang cantik, tetapi cantik di segi jasmani dan cantik di segi rohaninya. Sebab itu Nabi meletakkan pilih atas dasar agama. Lelaki yang beragama, lelaki yang beriman, yang kita telah bincang pada ciri yang pertama lelaki idaman yang beriman kepada Allah, mereka tak kan ada langsung cemburu buta di dalam hati mereka ini, tetapi yang ada ialah cemburu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menarik isteri mereka ini ke jalan-jalan syurga, untuk menjauhkan isteri dan juga suami ini daripada terjerumus ke dalam lembah-lembah neraka. Sebab itulah untuk kita mengelakkan sama ada suami ataupun isteri ini, untuk mengelakkan cemburu buta ini, siramilah hati kita ini. Orang yang cemburu buta, jiwa dia kosong. Sebab tu iblis tidur kat dalam ni, duduk kat dalam ni, membiak beranak pinak dan sebagainya. Jadi siramilah jiwa kita ini dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak berselawat, dengan banyak beristighfar, dengan tubuh badan kita ini, dahi kita ini sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya bila kita dah siram tubuh badan kita, hati kita dengan rohani, maka akal kita akan dapat membezakan mana cemburu yang dibenarkan dan mana cemburu yang tidak dibenarkan. Sebab itulah isteri yang bijak, kalau dah tahu dah suami cemburu, maka isteri juga harus bijak. Buat seperti Asma. Asma ini dia berjalan berbatu-batu punya jauh, bawa air nak pergi siram ladang tamar suaminya Zubair bin Awam. Suami tak ada, pergi bermusafir. Dia jalan kaki jauh. Tiba-tiba pada suatu hari Nabi datang bawa unta. Nabi turun daripada unta, bukan Nabi seorang-seorang. Nabi bersama sahabat yang lain. Nabi turun, Nabi pegang unta. Nabi kata, wahai Asma, naiklah ke atas unta ini. Tapi Asma naik ke Asma tak naik? Asma tak naik. Kenapa Asma tak naik? Tak apa ya Rasulullah, biarlah saya berjalan saja. Tidakkah engkau tahu ya Rasulullah, suamiku kuat cemburu? Inilah wanita yang beriman. Bukan lelaki saja beriman, bukan lelaki saja idaman, wanita juga. Oleh itu kalau isteri ini tahu suaminya cemburu, ada 4 step, 4 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama sekali ialah apabila berjalan, tundukkan pandangan mata kita ini daripada memandang lelaki yang bukan mahram kita. Biar tengok suami
kita saja, tengok cik abang sebelah kita saja. Yang kedua, jangan pakai perhiasan yang berlebih-lebihan ketika keluar ke rumah ini, jalan bersama dengan suami. Jangan pakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Perhiasan yang berlebih-lebihan ini di rumah untuk suami. Yang ketiga, jangan menceritakan tentang lelaki lain di hadapan suami. Yang keempat, jangan memuji lelaki lain di hadapan suami. Kalau keempat-empat ini isteri jaga, secara tidak langsung kita juga membantu suami kita ini untuk menjadi suami idaman dan juga untuk menjadi lelaki idaman. Kita lihat satu kisah yang terakhir sahaja pada pagi ini, bagaimana Muaz radhiyallahu anhu. Pada suatu hari dia lihat isteri dia makan buah apple. Bila isteri dia makan buah apple, dia dah gigit dah buah apple tu. Tiba-tiba isteri Muaz ini dia nak bagi buah apple yang dah gigit itu kepada pembantu rumahnya lelaki, bukan perempuan. Lalu ketika itu Muaz menghalang perbuatan isterinya, tarik buah apple tu. Isteri dah nak bagi dah pembantu rumah. Tengok pembantu rumah tu terliur je tengok isteri Muaz ni makan buah apple. Ambil buah apple, digigit sikit, dia nak bagi. Tetapi Muaz melarang. Kenapa Muaz melarang? Muaz bimbang, dia kata kepada isteri dia, saya melarang kamu daripada memberi buah apple ini kepada khadam kita kerana saya bimbang bekas gigitan kamu dekat buah apple tu tadi dapat menimbulkan khayalan ataupun bayangan daripada pembantu kita ini terhadap mulut kamu. Mana tahu tengok bekas bibir dekat buah apple tu. Kalau tengok bekas bibir pun takut pembantu rumah tu syok sendiri. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak lalu, takut khayal pula kepada bekas mulut isteri Muaz tu tadi. Jadi maknanya cemburu Muaz ini adalah cemburu yang ada alasan, cemburu yang kena pada tempatnya, bahkan inilah satu keharusan bagi semua suami. Jadi andai kata suami bijak meletakkan cemburu ini pada tempat yang betul, larang isteri, andai kata isteri melakukan perkara yang dilarang itu tadi, maka inilah yang dikatakan ciri yang kita bincang pada hari ini, iaitu lelaki idaman haruslah memiliki cemburu yang terpuji. Mudah-mudahan selepas ini tak ada lagi king control, tak ada queen control. Jadi insya-Allah untuk mengetahui ciri yang selanjutnya, ada dua lagi, semua ada 15, dua lagi. Nantikan kedua-dua ciri tersebut pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada sehari yang berlalu tanpa ku mengingatimu. Rindu padamu sentiasa mendambakan.